Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Dan bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin 15 Januari 2024. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Rakyat diseru menolak sebarang elemen negatif yang dapat mengugat perpaduan dan keharmonian. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Menawir bertitah, ia penting untuk pastikan kestabilan moral dan sosial mengikut nilai agama dapat terus diperkuat. Tuanku juga mahu rakyat berusaha mengenali dan memahami adat budaya masyarakat berbilang kaum di negara ini demi menjamin kestabilan. Betul menyeru kepada semua rakyat untuk mempertingkatkan tali persahabatan dan percampuran di kalangan masyarakat majmuk melalui pelbagai aktiviti seperti gotong royong, sukan dan kunjungan rumah terbuka. Ia akan memastikan semangat kebersamaan antara kita sentiasa teguh dan seterusnya mengekalkan perpaduan dan keharmonian. Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat sempena Hari Keputeraan ke-76 Baginda di Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah. Kajian terperinci akan dilaksana bahagian hal ehwal undang-undang JPM berhubung pengenalan Akta Parlimen berpenggal tetap. Dapatan kajian akan digunakan pakai untuk pertimbangan dasar oleh Kabinet. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said menyatakan, kajian terperinci itu meliputi penyelidikan impak dan mendapatkan pandangan orang awam. Sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan akan terus dilaksana dalam masa terdekat. Pihaknya sambut baik cadangan pengubalan akta yang dikemuka Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamid itu. Ia cerminan komitmen kerajaan menghormati mandat pilihan raya dan proses demokrasi. Seterusnya, pastikan kestabilan politik dalam situasi geopolitik yang tidak menentu. Dalam pada itu, beliau memaklumkan terdapat banyak negara yang amalkan kaedah parlimen berpenggal tetap dengan garis masa yang dipersetujui untuk pilihan raya. Langkah itu bertujuan menghalang sebarang cubaan rampasan kuasa yang memudaratkan sistem demokrasi berparlimen negara. Ia juga dapat pastikan segala agenda reformasi dan polisi dapat dilaksana secara berterusan tanpa gangguan, sekaligus menjamin kestabilan politik dan ekonomi negara. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Fahmi Fadil mengesahkan usaha menggubal rang undang-undang itu ada dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet. Pengenalan akta berkenaan dijangka menjamin kestabilan negara. Perkara ini ada dibincangkan dan dalam Jemaah Menteri ada beberapa pandangan memang sebelum ini secara terbuka ataupun dalam perbincangan yang lebih khusus mengenai keperluan dan kesesuaian seperti di beberapa negara lain, konsep fixed term parlimen. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan juga sokong pengubalan akta berkenaan. Ia membolehkan parti yang menang pilihan raya umum memerintah dan teruskan agenda pembangunan tanpa diganggu sebarang usaha tumbangkan kerajaan. Saya kira ia penting untuk memberikan kestabilan. Penting untuk memberikan kestabilan kepada kerajaan pada masa akan datang. Supaya tidak berlaku seorang yang di-Pertuan Agong ada 4 orang Perdana Menteri. Dulu seorang Perdana Menteri, 4 yang di-Pertuan Agong. Sekarang ini terbalik. Saudara, Finas sediakan pelbagai kemudahan dan bantuan kepada penggiat industri kreatif tanah air. Fokus tertumpu kepada usaha hasilkan karya berkualiti dan bermutu tinggi. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Dato' Azmi Saifuddin Muttalib berkata, langkah itu penting bagi memperluas potensi ekonomi industri berkenaan sekaligus memastikan kelangsungannya. Kena jadikan industri ini dia sustainable dan boleh bergerak dengan sendirinya, kan, because dia economic driven. So kita punya insentif daripada kerajaan dengan Finas ni adalah untuk menyuntik supaya dia akan pergi ke
certain level yang kita ingin capai. Tapi industri itu sendiri kena bergerak as a industri ataupun economic driven. Baik, kita beralih ke situasi semasa banjir. Setakat 6 pagi penduduk terjejas di Johor berkurang kepada 291 orang. Kesemua mereka ditempatkan di 7 pusat pemindahan sementara PPS di 5 daerah. Menurut info bencana JKM, daripada jumlah itu, Kota Tinggi mencatatkan 148 orang ditempatkan di 2 PPS. Diikuti Segamat 43 orang, Kluang 38 orang, Batu Pahat 26 orang dan Mersing 16 orang. Satu sungai di Segamat dan satu sungai di Kluang masih merekodkan paras bahaya. Manakala Jalan Tanah Abang di Mersing dan lingkaran Kahang Barat, Felda Kahang Barat masih ditutup kepada semua kenderaan. Sementara itu, di Pahang penduduk terjejas terus berkurangan kepada 175 orang setakat 6 pagi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua 58 keluarga terjejas di daerah Rompin dan pekan itu ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka. Di Rompin, 103 penduduk kini berlindung di Sekolah Kebangsaan Leban Condong dan 32 penduduk di SK Kampung Aur. Manakala di daerah Pekan, 22 penduduk ditempatkan di SK Pulau Manis dan 18 penduduk di PPS Temai Hulu. Seorang lelaki yang mempunyai 7 rekod jenayah lampau ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis di Puchong. Kejadian berlaku di hadapan apartmen Sri Akasya Taman Puchong Prima. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Han memberitahu selain 7 rekod jenayah, Sebakan juga mendapati lelaki itu mempunyai 6 rekod jenayah narkotik dan 1 rekod dikehendaki. Siasatan lanjut masih dijalankan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya. Beliau turut meminta orang ramai supaya berhenti menyebarkan atau berkongsi video-video berkaitan kejadian itu di media sosial kerana boleh menimbulkan kegusaran kepada masyarakat. Ketua Polis Balai yang didakwa melakukan kekerasan terhadap orang awam baru-baru ini telah dipindahkan ke jabatan yang lain. Perkara itu disahkan Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat. Menurutnya, Ketua Polis Balai berkenaan dipindahkan ke satu jabatan lain di Ibu Pejabat Polis Daerah Batu Pahat. Jabatan berkenaan tidak memerlukan individu tersebut berurusan dengan orang awam. Katanya langkah itu diambil sementara menunggu hasil siasatan dalaman yang dilakukan Polis Johor. Tindakan sewajarnya akan diambil selepas siasatan selesai. Baru-baru ini tular video berdurasi 37 saat memaparkan individu didakwa Ketua Polis Balai menengking dan menampar berulang kali serta menarik rambut seorang lelaki di tempat awam yang tidak dinyatakan. Seorang kerani wanita kerugian RM60,000 diperdaya sindiket penipuan tawaran kerja sambilan dalam talian di Miri, Sarawak. Ketua Polis Daerah Miri, Assistant Commissioner Polis Laksanaga Cabu berkata mangsa berusia sekitar 40-an itu ditawarkan peluang pekerjaan daripada suspek menerusi aplikasi Asia Shopping. Berdasarkan laporan yang dibuat, mangsa diarahkan untuk membuat urusan jual beli barangan yang tidak wujud melalui aplikasi tersebut. Selain dijanjikan komisen yang lumayan, katanya setelah selesai melakukan semua urusan jual beli dalam talian itu, mangsa yang bekerja di sebuah syarikat swasta cuba untuk membuat pengeluaran komisen yang diperolehnya sebanyak RM5,000, namun gagal berbuat demikian. Mangsa kemudiannya telah diminta membuat transaksi ke akaun pihak ketiga bagi membolehkan komisen itu dikeluarkan. Wanita berkenaan menyedari dirinya ditipu setelah komisen yang dijanjikan masih gagal diperoleh. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.